kalau kita tengok, yang ni, kita kena tengok dia daripada ni, 90 darjah daripada sini. Jadi untuk dapatkan luas permukaan yang sebenarnya di situ. Okey. Kalau siapa yang dah belajar ortografik, bila kita tengok daripada atas, lukisan ortografik, ini permukaan A, permukaan A. Permukaan B, permukaan B. Daripada pandangan sisi pula, kita nampak permukaan C. Okey, permukaan C. Tapi permukaan B ni dia tidak memberi muka yang sebenarnya. Jadi kalau nak tengok muka sebenarnya, kita tengok daripada pandangan sini, iaitu namanya pandangan tambahan. Okey, daripada pandangan ini kita bawa unjurkan semuanya 90 darjah. Ini mesti 90 darjah. Okey, dengan tu. Jadi bila kita unjurkan setiap titik tersebut, okey, saya dah nyatakan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Saya dah labelkan pada pandangan atas 1, 2, 3, 4, 6 dan 5 di bawahnya, 7 dan 8 serta 9 di sini. Okay, pada pandangan hadapan, 2 dan 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ni 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, saya bawa dia ke sana. Okey, jadi awak ingat kalau daripada atas kita nampak macam ni. Tapi kita bawa pandangan kita, kita tarik sikit pandangan kita. Bukan yang kita tengok dari sini, kita tengok dari sini. So objek ni dia akan pergi macam tu lah juga kan bentuk dia. Dia punya kedalaman ni maintain. Kita maintain dia punya kedalaman dia. Jadi kita nak dapatkan lebar sekarang ni dalam dia maintain, lebar dia yang berubah. So 1 dengan 2 dalam. 1 dengan 2, kedudukan dekat sini. Ambil 1, 2, takkan di situ. Okey, nak dapatkan kedudukan nombor 4, kita tahu 4 duduk kat sini, 4 pada pandangan hadapan, 4 pada pandangan tambahan duduk kat situ. Okey, manakala yang ini adalah nombor 3. Okey, nombor 3. Ini adalah nombor 3. Begitu juga dengan nombor 5. Kita tahu 5 duduk sini pada pandangan hadapan. Pada pandangan atas nombor 5 duduk kat situ. Dia punya kedalaman dia. Kalau kita tengok dalam ni macam ni. Okey. Tapi kedudukannya dekat sini. So ambil daripada XY pergi ke nombor 5. Dapatlah kedudukan dia. So bila kita ni, kita hitamkan. Adakah jawapan ni dah penuh atau pelengkap? Jawapan untuk soalan ni. Cuba tengok balik siapa kata lengkap. Cuba saya nak tengok. Cuba buat chat. Siapa kata dah lengkap? Kalau ni kata tidak. Tidak lengkap ataupun lengkap. Okey. Jawapan ni. Ya? Macam je garis tu macam selari ke sana. Saya buat tak jadi. Garis saya mana ni? Yang 4 garis Selari tu. mana? Yang mana? 4 dah. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Awak unjukkan kat sini. Gunakan set square 45. Sebab apa? Kita nak dapat 90. Okey. Yang lain-lain, adakah lengkap tak jawapan ni? Tak lengkap kan? Sebab nombor 9, ni di belakang ni saya tak lukis lagi. So kita kena buat nombor 9. Sini garisan. Lagi besar ke? Apa dia? Cikgu size square lagi besar ke? Sebab saya tak dapat sikit. Apa yang tak dapat? Ni soalan muka surat 55 kan? Betul. Yang lain-lain tu nak tanya macam kita tengok nombor 2.
Nombor 2 ni pun digunakan 45 Sudut 45 darjah. Saya dah cuba garis. Tapi dia macam perlu bengkok sikit. 45 hari ni. Oh. Dia awak maksudnya awak buat ini tak samalah ni. So dia Dia jadi tak macam lurus lah. tak lurus. Jadi sepatutnya sama je. Awak tengok sini sama je. Ini lurus. So maksud ini pun lurus lah. Okay. So sekarang ni kita tengok. Bengkok. Awak tunjukkan macam mana awak lukis. Tunjuk jap Safwan. Sementara kita tunggu yang lain tu. Okay, tunjukkan macam mana awak punya. Safwan. Okay, kita pin yang Safwan punya. Jangan pin. Cikgu tengah pin awak punya. Bukan dia macam... Sekejap. Okay. Jadi awak kena dapat? Ya. Bukan dia tak sampai dia Betul kat sini. tu. Bila tak dari sini dia tak kena apa? dekat hujung. Tengok je. Awak kena extend kalau garisan tu. XY tu extendkan lagi sikit. Garisan biru tu, yang XY tu awak extendkan lagi sikit. Yes. Panjangkan dia. Tak ada masalah. Faham tak? Nombor 2 pun sama juga. Saya extendkan garisan ni. Saya buatkan garisan ni dulu.
Mungkin awak ke atas sikit ke saya pun tak tahu Okey. So, awak buat 90 darjah ni. Ni lagi simple. Tarikkan ke sini. Okey. Ini kalau saya letakkan XY dia, saya letakkan ni XY ni. XY ni. Kalau kita pandang dia pada pandangan atas, kita tak boleh letak XY-nya daripada XY ni kat pandangan sini. Kat pandangan yang kita pandang, tak boleh XY ni awak kena letakkan pada pandangan yang sebelah dengan dia. Jadi ambil ni XY dia kena tengok, kena letakkan kat sini. Okey, nak letakkan dia, awak boleh letak kat sini ke ataupun macam ni secara vertical ataupun horizontal. Ni vertical, ni horizontal. Yang ni menjadi masalah kebanyakan pelajar. Tapi kita tengok macam ni Kalau kita pandang daripada sini, ini adalah pandangan hadapan. Okey, kita pandang dari sini, ini adalah pandangan tambahan dia. Jadi, pandangan tambahan hadapan ni, kita nampak tinggi ni, dia kalau kita tengok kat sini, ni adalah tinggi dia kat sini. Tapi kalau kita bawa anjak ni, tinggi ni kita kena maintainkan dia Okey, kata kalau saya letakkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okey, ini adalah nombor 1 dengan 2, ini nombor 7, ini 3 dengan 4, ini 6 dengan 5. Pada pandangan hadapan pula, kita nampak 1 dengan belakang dia 7. Ini 3, ini 4, ini 2, ini 6 dengan 5. Jadi yang ni kita nak lukis balik ke sini. Jadi kita letakkan XY ni, kalau saya letakkan XY kat sini, ini XY. Apa yang ada kat XY ni? 2, 4, 5. Okey, 2, 4, 5. Jadi kita tengok XY 2, 4, 5. 2, 4, 5. Nak dapatkan 6, 3 dengan 1, kita ambil je. Ambil ketinggian ni. So, kita dapat dah nombor 1. So, nombor 3 pun sama juga tinggi dia. Begitu juga dengan nombor 6. Okey. Okey, dan dekat sini ada garisan putus-putus. Okey. Dan kat sini kita kena hitamkan juga. Okey, kita tengok kita dah ada 2 Yang ni kita namakan dia pandangan tambahan ketinggian. Ini pula kita namakan dia pandangan tambahan kedalaman. Okey, cuba tengok apa beza di antara 2 ini. Tengok sekejap apa beza di antara 2 ini. Ini pandangan tambahan kedalaman, ini pandangan tambahan ketinggian. Apa beza dia? Hello, apa beza dia? Ada jawapan? Tahu Ibu. Tak tahu? Sebab nama dia lah kan beza. Satu kedalaman, satu ketinggian. Betul tak? Betul. Okey. Kenapa saya namakan dia kedalaman? Kenapa saya namakan dia ketinggian? Sebab yang sebelah kiri tu dekat dalam, sebelah kanan tu dia tinggi.
Sebab di sebelah kanan ni kita maintain ketinggian dia. Yang ni kita maintain kedalaman dia. Okey, kalau yang di sebelah kiri ni kita pandang daripada pandangan hadapan. Okey, kita pandang daripada pandangan hadapan. Pada pandangan hadapan kita ada lebar, ini lebar dan kita ada tinggi. Kita tak ada tak ada dalam kan. Jadi bila kita pandang daripada pandangan daripada pandangan hadapan, pandangan tambahan itu kita namakan dia kedalaman sebab kita maintain dalam dia. Tapi kalau kita pandang dia daripada pandangan atas, ini adalah pandangan atas. Pada pandangan atas kita ada lebar dan dalam. Kita tak ada tinggi. Jadi yang kita maintain adalah tinggi dia kan. Sebab itulah kita namakan dia pandangan tambahan ketinggian. Okay, boleh faham ya? Itu beza dia. Kan tadi cikgu kata ada 3 jenis kan? Kedalaman, ketinggian dan kelebaran. Kelebaran ni sama saja dengan ini. Pandangan tambahan kedalaman. Okey, tak apa, nanti kita tengok ketinggian kelebaran ni macam mana pula. Okey. Okey, right. So kita boleh? Boleh tak nombor 2 ni? Boleh. Boleh. Okey. So kalau siapa yang dah siap, kita boleh pergi ke nombor 3.